astaudi'uka ma lam tanihi farduhu ilayya inda hatilah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafana bihi bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Muka surat 65 tak? Kita buat itikafi. Ngaji bab itikaf ni. Kita ada buat area dah sini ni. Tiap hari Jumaat kita itikaf masjid tak. Masa kita ni jaga-jaga ke masjid sebab kita di musalla di balasah. Di balasah itikaf salih. Jadi bagi kita ni jaga balasah ni di lagi mana alih-alih pada itikaf kita ya. Ada muhak pergi masjid ke boleh itikaf setiap hari situ tu. Kita ni jaga balasah gini ke boleh itikaf lah. Tu dia. Tapi lain pula saya tak apalah. Dah. Baik. Tengah ngaji ni hak tahu dah sini ni tak apalah. Baik. Dia kata kitabul intikafi. Ini suatu kitab pada menyatakan intikaf. Intikaf ni mana berhenti. Tu dia. Intikaf ni mana berhenti kalau di segi logah dikatakan berhenti. Tu dia. Ada pada syariat istilah mana intikaf ni mana berhenti dalam masjid dengan niat intikaf tu. Supaya nak beza di antara duduk adat dan ibadat situ tu. Tu dia. Jadi beza di antara duduk intikaf dan ibadat sini kita niat intikaf situ tu. Intikaf ni ada dua. Ada intikaf sunat, ada intikaf wajib situnya. Wajib ni wak nazar. Kita dah tersebut situ ya. Baik. Dia kata ini suatu kitab pada menyatakan intikaf. Bermula intikaf itu tak sunat muakkad. Sunat muakkad mana sunat yang digalakkan, sunat yang banyak pahala situ tu. Tu dia. Itulah untung bagi siapa-siapa yang ada tanah, tak kita bagi kemampuan esok, kita bagi rezeki luar. Kalau ada tanah tu luar, kita buat masjid situnya, masjid intikaf. Itu kelebihan dia situ tu. Kelebihan kita duduk masjid intikaf ni, tak pahala besar situ tu. Pada kita, kalau kita buat puasa, tak alih pahala intikaf. Kalau kita buat di dalam kita tu masjid intikaf, walaupun kecil, boleh intikaf situ tu. Gitu nak ayatnya. Baik. Adapun di segi yang di segi mazhab Imam Malik, dia kata masalah bab intikaf sini, tak wajib intikafnya, tak pada tempat sunat intikafnya pada masjid Jumaat situnya. Itu mazhab Malik lah. Al-Mazhab kita sini tak kira sama ada masjid intikaf ke atau masjid Jumaat ke Jami', sah berlaku intikaf situ tu. Ada mazhab Malik, hanya dia kata wajib intikaf ni, mana sunat intikaf pada masjid Jami' saja, hak Jumaat situ tu. Khilaf situ lah. Jadi kita pakak kita situ tu. Sunat belaka. Dia kata bermula intikaf itu sunat muakkad. Sunat muakkad sunat yang digalakkan, sunat yang banyak pahala. Bila sunat ni? Bila kau sunat intikaf ni sunat muakkad, dia kata pada tiap-tiap waktu. Tiap waktu saya. Tiap waktu sini masuk belakang waktu tak dia kira waktu waktu tahrim tu. Kalau semaya ni ada waktu waktu tahrim. Kalau bang intikaf bebas. Banyak masa boleh niat intikaf situ tu. Bermula intikaf itu sunat muakkad pada tiap-tiap waktu. Masa waktu sini siang malam waktu makruh tahrim boleh berlaku situ tu. Tiap waktu boleh ya. Baik. Dan pada 10 yang akhir daripada Ramadan terlebih afdal daripada yang lainnya. Kalau kita intikaf 10 akhir Ramadan tu lebih afdal, lebih banyak pahala daripada yang lain situ tu. Nak banding dengan bulan lain 10 akhir Ramadan tu kita lebih afdal pahalanya. Sebab tu bulan-bulan tak sebelum KPKP dulu
dah ramai lah rajin-rajin dah pergi tekoh di masjid tu. Ketiga, keempat dia pergi tekoh 10 akhir tu. Kita malah ni tidur lah kita. Saya kira malah kita ni, orang rajin tu. Tidur. Dan pada 10 yang akhir daripada Ramadan, lebih afdal banyak pahala. Afdal sini mana utama banyak pahala daripada yang lainnya, lain daripada 10 akhir Ramadan tu. Sebab apa tu? Sebab apa i'tikaf 10 akhir Ramadan lebih banyak pahala daripada yang lain di 10 Ramadan? Sebabnya kerana menuntut malam Lailatul Qadar tu. Kena cari kelebihan Lailatul Qadar tu. Pakcik Musa Alih. Dia rumah tak boleh ke? Tak. Dia rumah tak boleh ke Ramadan tutup Lailatul Qadar? Boleh juga. Pahala besar situ. Tengok ayat. Apa tak? Tak nafi ke kita jaga malam di rumah kita. Tak menafi ke tutup Qadar juga. Tapi dia afdal situ tu. Afdal sini maknanya lebih banyak pahala kita i'tikaf 10 akhir Ramadan sebab nak untuk kelebihan Lailatul Qadar situ tu. Gitu ya. Jadi kadang-kadang dia sibuk qiyamul lail tu. Kadang-kadang dia sibuk dia qiyamul lail dak bunyi suara speaker tu masalahnya. Tak. Kadang-kadang di masjid tu dia buat qiyamul lail tu. Kepak pagi qiyamul lail apa? Bunyi dia speaker dia baca bahasa orang tiga pun ganggu juga dia kata ya. Tu dia. Tak apalah masalah tu deh. Cuma nak royak ya. Ketik yang muda. Bukan ketik yang bangkai yang muda. Buatlah masalah situ. Cuma lain lah gitulah. Baik. Dan adalah ia Lailatul Qadar tu. Dan adalah ia Lailatul Qadar pada Imam Syafi'i kita terkandung di dalam 10 yang akhir. Kalau ikut Imam Syafi'i kita, Lailatul Qadar ni terkandung di 10 akhir Ramadan tu. Maklum dah sini dah lebih laju lah. Dia ngaji sok mudah tak. Pada Ramadan ni akan datang pula insya-Allah hanya umur tunggu pula situ. Lepas pada lihat tengok tak. Sekat lapis orang. Ketua lapis rakaat ya. InsyaAllah tahun ni boleh lah. Allah Ta'ala biar asyik kat balut. Baik. Dan adalah ia Lailatul Qadar pada malam pada Imam Syafi'i kita terkandung dalam 10 yang akhir. Tetapi malam yang gasal, yang ganjil terlebih diharapkan dia Lailatul Qadar tu. Jadi ikut Imam Syafi'i kita, Lailatul Qadar ni mengandungi dari 10 akhir Ramadan tu. Tetapi walaupun dari 10 akhir tadi, malam ganjil tu lebih diharapkan dia. Itu dia. Jadi mana 10 akhir tu terkandung Lailatul Qadar. Tapi yang diharapkan dapat dianya malam ganjil situ tu. Baik. Dan yang terlebih diharapkan daripada yang gasal itu, yang ganjil itu pula malam yang 21 atau malam yang 23 di Ramadan. Kalau ikut sini dia kata yang lebih diharapkan ganjil tadi malam 21 dan 23 situ. Tetapi yang masyhurnya lebih 7 tu lah. Sebab tu di Mekah malam 7 juga penuh dia buat amal tu tak. Di Mekah, di Madinah penuh lah. Di bahasa dia sebut banyak lebih je lah. Berkata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dan lain Imam Ghazali tu, lain ulama-ulama lain lagi. Dia ramai ulama-ulama termasuk Imam Ghazali dan ulama lain, imam lain, dia kata Lailatul Qadar ni pada malam yang gasal. Di dalam 10 yang akhir. Tidak. Kata Imam Ghazali dan ulama lain, dia kata Lailatul Qadar ni berlaku dari 10 akhir situ tu. Dan berkata mereka ulama. Sungguhnya diketahuikan dia Lailatul Qadar ni, diketahui alamat dia. Kita nak tahu alamat Lailatul Qadar ni. Nak tahu bila berlaku Lailatul Qadar ni. Kata di kitab kita, kata ulama kata berkata dan berkata mereka ulama
Sungguhnya diketahuikan dia Lailatul Qadar tu dengan hari yang awal daripada bulan tu. Mereka berpandu pada awal kita puasa tu. Kalau ikut ulama, Imam Ghazali dan ulama lain dia kata Lailatul Qadar ni diketahuikan berlaku Qadar ni mengikut awal puasa kita. Puasa gapo situnya. Kalau puasa Ahad, dia atas gapo situnya. Kalau puasa Isnin, dia atas gapo Qadar situnya. Tu dia. Itu masa tu awal bulan lah. Awal bulan sini awal bulan Ramadan tu. Kalau puasa Ahad, berapa bulan jatuh situ ya. Kalau puasa Isnin, berapa bulan jatuh situ tu. Ulama kaji dah lagu tu ya. Bukan kaji dah, berlaku pengalaman dia, berlaku dah lagu tu ya. Sebagaimana kata Hasan Al-Bakri, dia turut kaedah ni supaya umur dia tu temu sama tu Qadar situ ya. Dia sebut. Itu untuk ingat-ingat tu. Cara ni bakal. Itu dia. Bukan, alah, jelah apa. Maka jika sehari bulan Ramadan, itu hari Ahad. Kalau sehari Ramadan, hari pertama puasanya hari Ahad. Maka jika sehari bulan Ramadan itu hari Ahad. Atau hari Arba' hari Rabu. Kalau jika sekiranya awal satu Ramadan ni jatuh pada hari Ahad atau hari Rabu tu. Adalah Lailatul Qadarnya malam yang 29. Itu dia. Malam 9 tu. Ingat tu kaedah ni. Ada kalau kita tak catat tak ingat dia. Saya pula payah tak. Tu. Jadi ayat kali kata Imam Ghazali dan ulama-ulama lain, dia kata kalau sekiranya puasa ni berlaku jatuh hari Ahad atau hari Rabu, Lailatul Qadar berlaku malam 9 situ tu. Tu dia. Dan jika sehari bulan Ramadan, hari Isnin, kalau puasa hari Isnin, jatuh satu Ramadan hari Isnin, adalah ia Lailatul Qadar malam yang ke-21. Satu lah. Kalau puasa jatuh hari Isnin, Lailatul Qadar berlaku malam 21 je. 21 lah. Dan jika sehari bulan hari Selasa atau Khamis. Mana kalau jatuh satu Ramadan ni jatuh hari Selasa atau hari Khamis. Atau hari Jumaat. Kalau satu hari bulan Ramadan jatuh puasa hari Selasa atau hari Jumaat. Dia. Dua tu. Kalau puasa hari pertama tu hari Selasa atau hari Jumaat adalah ia Lailatul Qadar tu malam yang ke-27. Ingat tu. Baju juliku tak. Tu dia. Kalau zaman dulu kat malam juliku sehingga penuh pelita lah. Kelapa dulu. Budak-budak itu tak sambut Lailatul Qadar tu. Pelita. Lepas cerah lah. Kita hendak jaga TV tu. Dia mau kita lagi juga lah. Dia terawih agak. Puasa puas dah lah. Tengok TV. Ini kau gitu lah. Nasi malah kita tak ada lah. Baik. Dan jika sehari bulan hari Khamis. Tu dia. Kalau puasa jatuh hari Khamis adalah ia Lailatul Qadar tu malam yang ke-25. Tu saya. Cara dia tu. Sipir dia ada lagu tu. Baik. Dan jika sehari bulan hari Sabtu. Kalau puasa jatuh hari Sabtu. Kalau puasa jatuh hari Sabtu adalah ia Lailatul Qadar tu malam yang ke-23. Baik. Kata ada. Tak ingat dia kita setahun sekali tak. Setahun sekali tak ingat sipin ni. Ada kitab dia buka semula ni. Ada keribat ni lah. Cari dia kitab Matla'i ni. Dia kitab bab itikaf tu. Tu lah. Lebih luar tak. Lebih luar suku. Tak, nak tahu sipin ni banyak kita sebutnya. Jadi nak mudah kita ngaji dah ni adalah Matla'i.
lebat itikaf. Temulah. Nak puasa selusa, buka mula situ tak ingat gadis tu. Tu dia. Mister. Berkata Syekh Abdul Hasan, bahasa ini Al-Bakri. Dari kitab lain sebut Abdul Hasan, mana Hasan Al-Bakri. Tahu sampai mana dia tu. Tu dia. Tak lebih kita jumpa sesilah dia tu. Dia ada kitab dia tu, riwayat sahabat tu. Sahabat apa ni, riwayat daripada ulama-ulama lain dan sebagainya ada. Kita tak ada kitab tu tu. Tu dia. Gajak benar nak tengok situ tu. Nama-nama ulama-ulama ni tak ada hidup sikit. Yang mati sikit-sikit itu lidah ni. Tidak suku tu. Tu dia. Berkata Syekh Abdul Hasan Abu Hasan Bakri, selama baliku, balik cukup umur dia lah. Selama balik cukup umur dia ni, tidak lupa akan daku Malatul Qadar yang keadaan tersebut ini. Intaha kata dia. Mana kata Abu Hasan Al-Bakri ni sepanjang umur dia lah. Sepanjang umur semenjak dia balik sampai ke dia mati, dia temu seumur Lailatul Qadar ni dengan keadaan ni. Dapat seumur. Dapat seumur Lailatul Qadar dengan keadaan ni. Balik dia dapat sini tiap tahun seribu hari. Seribu bulan. Tiap tahun dapat ganti 1000 bulan seumur situ ya. Kali duduk 10 tahun temu Lailatul Qadar, kali 3 tahun situ ya. Panjang balik. Setiap balik dia tu. Semenjak dia balik sampai ke mati dia tu, dia temu seumur kat Lailatul Qadar. Dapat seumur kat Lailatul Qadar ni ikut kaedah ni. Dia. Intaha habis perkataan Hasan Al-Bakri tu. Intaha tu. Intaha habis perkataan Syekh Abu Hasan Al-Bakri. Baik. Bermula orang yang menghidupkan Lailatul Qadar. Lagu bentuk Lailatul Qadar ni. Baca lagi tak sebut ni. Bermula orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, diampunkan bantu dahulu daripada dosanya. Siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar sini, jumpa tak jumpa kira lah. Asal hidup malam tu je. Hak jumpa alamat suku pula. Tu dia. Tu khususiah seorang tu lah. Dia bagi rezeki dia, dapat alamat-alamat, dia doa tangan di situ, dapat ajak dia situ ya. Semacam syahadat kita tu. Syahadat kita tu kita Ahmad Ain tu, kita beriah dan banyak kita dia buat tadi. Cerita riwayat dianya dia temu Qadar lah. Temu Qadar dia minta tidak sekara ya. Dia minta supaya dia dan 7 niat galing belakang situ. Minta tu lah. Saya tak ada sing. Dia minta Allah Ta'ala ikat ceritanya, dia mandi di sungai tu, dia sakut kain dia di pohon di buluh tu. Lepas tu kan, tu luyuk gitu tu. Dia tengok Lailatul Qadar tu. Dia pun doa Ta'ala, ya Allah Ta'alaku, kalau sekiranya Lailatul Qadar ni, aku minta supaya aku dan 7 hendak orang alim belakang. Begitu dapat sanggup alim. Apa ngabis dia alim, pada Mekah. Struktur dia situ tu. Sampai lah ni pun ada lagi tempat tani tu, orang alim lagi, tak putus-putus situ tu. Tu dia. Itu lebih hadiahnya. Hak boleh suku tu, dah dia lebih 3 tahun dah ibadat. Hak ni suku pula sini minta, sebab 7 ketua yang dia orang alim belakang. Hak ngelah ni pun ni, ibadatnya kita tu. Kita bakurah tu. Jadi, orang yang menghidupkan Qadar ni, dia ampunkan dosa dia lepas padah ni. Dosa-dosa lepas padah ni, dia ampun dosa kita situ. Dosa mana? Sekecil lah. Kalau usaha terlepas, kalau usaha tobat lepas. Ada dosa kecil, lepas situ tu. Hidup macam tu ya. Kalau kena kaedah ni, malam mati tu ada, dia ampun dosa kita lepas padah. Bermula orang yang menghidupkan Lailatul Qadar, diampunkan bara yang terdahulu daripada dosanya. Ampun dosa. Baik. Ya. Maka setinggi-tinggi martabatnya, martabat hidup Lailatul Qadar,
Ha. Maka setinggi-tinggi martabatnya, setinggi-tinggi martabatnya, bahawa menghidupkan dia Lailatul Qadar tu sepanjang malam. Hak paling tinggi martabat, kita menghidupkan Lailatul Qadar sepanjang malam yang tidur saya. Start daripada ngori Isra lah. Kawih tu, bercerahnya tidur. Ya boleh. Kita. Ya mudah pun tak tular lidah ni. Nak buat tu payah. Tak apalah aku kena tahu. Tu dia. Kalau dah tak tahu tu, kalau tak ngaji langsung tu tak. Tak ngaji langsung berat lagi. Tu dia. Tahu dulu dia tu kata tak. Tak tahu. Atau kata gapu sopa yang dia yang tu berat tak. Apa kita tahu dulu tapi malas juga. Atas sikit. Tu dia. Maka setinggi-tinggi martabatnya, martabat menghidupkan Lailatul Qadar tu, bahawa menghidupkan dia Lailatul Qadar sepanjang-panjang malam dengan apa? Dengan bagai-bagai. Bagi tak? Dengan berbagai-bagai ibadat. Berjenis ibadat tu. Bagi tak? Dengan berbagai-bagai ibadat. Misalnya, seperti sembahyang. Hidupkan malam tu sembahyang. Sembahyang sunat, mutlak, tahajud, witir sebagainya. Sembahyang kot pacerah tu rajin tak. Dia. Semacam sang kita mu'allah tu. Jemput apa itu. Masya Allah rajin sungguh sembahyang. Cerita ya. Zuhur ni, tengah jemput apa itu, Zuhur ke-1. Ada setengah tak. 40 minit pun sembahyang. Ibasi dengan ramai orang tu. Kita rumah saya buat gitulah. Tak rumah ni kalau tengah dia baru masuk waktu nak bel, suka demo lah. Pondok tak apa, pondok bel dulu. Lepas tu sembahyang lewat tu. Pasal pun nak tunggu tak ada air tu. Mungkin orang beratus Tak, itu bel masuk tu bel lalu dah. Lepas tu tak apa, lewat sikit sembahyang pun bertunggu orang tu. 40 minit saya. Dengan bel tak ada. Dia saya ada sejak dia adanya. Zuhur tu. Kalau Zuhur ke-1, kedua tak ngajar. Ibasi dah situ tu. 3.30 sudah. Jadi saya kita mu'allah Cina, mu'allah ni, rajin sembahyang start pada bel tu, tak putih sembahyang sunat tu. Sembahyang kot lekok dahi. Tak putih-putih tak turun naik. Start bel tu, bel sunat lalu dah. Sembahyang kot. Turun naik, boleh putih sembahyang. Kita saya bagi kelebihan dia. Tapi ngaji kurang sikit. ngaji kurang rajin sikit. Itu serupa orang ni. Kalau kuat ngaji, dia kurang sembahyang ni. Setengah-setengah tu lah. Itu dia. Kadang-kadang tu, kalau kuat ibadat, malah ngaji. Tapi ngaji lebih utama lagi, kalau mati surga dah. Ngaji ni. Mati surga dah. Nak banding dengan sembahyang sunat tu, lebih ngaji lagi. Mati ngaji surga. Kalau sembahyang tu, nak pasal pahala juga. Saya juga, tapi tak ambil surga lagi. Mati ngaji, surga menanti dah. Itu kelebihan mengaji, malah kita. Nak bagi kita tu, rajin. Rajin. Masya Allah, saya bagi dia. Malah. Cina peruk saya. Malah. Allah Alhamdulillah. Macam-macam dia bagi dah. Tak apa, ibadat dia bagi. Jadi menghidupkan itu paling tinggi sekali. Martabat hidup Ramadan ialah kita buat berbagai ibadat seperti sembahyang. Baik. Kalau ada qada pun habis itu tu. Tu dia. Dia ada gadi buat sunat tu lah. Qada pun habis qada kita tu. Biasa hari pala situ tu. Dia ada gadi buat sunat kalau qada ada lagi situnya. Baik. Dan membaca Quran. Baca Quran. Baca Quran. Dan baca Quran. Dan doa. Itu dia. Tak semai kita pelbagai ibadat kita Lailatul Qadar tu. Semaya, lepas tu baca Quran, apa tu doa, doa masuk zikir-zikir lah. Jadi Allah Ta'ala hantar kita ini berbagai jenis zikir-zikir ni supaya kita tak jemu lah. Kalau makan ke singgah sokmu, jemu juga.
Makan kali sekala sudah saja. Baru ni baca semuanya puas juga semaya pula. Gitu. Tu dipanggil berbagai ibadat tadi tu. Tanawu'an ajsal amma tu. Lepas tu tak ikan kata tu. Buat aneka jenis ibadat ni tujuan supaya kita tak jemu ibadat situ tu. Kadang-kadang baca puas juga tak. Tengok kan juga juh ni. Dah. Mana meh? Tengok kan juga juh tak. 4 juh hari tengok kan. Buka kan tu. Tu dia. Ya bukti lah semaya pula. Kalau semaya semua tu kan lenguh juga. Jadi pelbagai ibadat tu. Dan yang kurang daripadanya. Paling kurang. Aku ada tadi. Dan yang kurang daripadanya. Di paling tinggi martabat tu. Menghidupkan dia Qadar. Dengan ibadat. Kebanyakan malamnya. Tu dia. Dan yang kurang daripadanya. Di paling tinggi martabat tadi kurang sikit. Menghidupkan dia. Dengan ibadat kebanyakan malam. Kebanyakan malam 1/3 malam asing. Tu dia. Kalau tadi sepanjang malam. Start dari ngorib, pasti roh dah situ tu. So tinggi sekali. Kalau kurang sikit, dia panggil sini, topik ngajinya, dia kata, kebanyakan malam, sama 1/3 malam lah. Bagi 3 malam ni maknanya, kalau kita 10 jam, ke 3 pagi lah. Start ke pagi, pasti roh. Tu dia. Unduk juga lah. Rapat-rapat subuh bang, dia nak sahur tu. Topik ngaji sini kata, kebanyakan malam, yang ni 1/3. 1/3 1/3 malam. Dan sekurang-kurangnya, paling kurang sekali lah. Dan sekurang-kurangnya, paling kurang, paling malah ni. Dan sekurang-kurangnya hidup melalui Qadar ni, bahawa sembahyang Isya berjemaah. Paling kurang je. Paling kurang menghidupkan Qadar sini, sembahyang Isya berjemaah. Dan azamkan atas sembahyang subuh dengan berjemaah. Paling kurang sekali. Mana paling kurang sekali kita menghidupkan Qadar sini, kata kitab kita ni, kita sembahyang Isya berjemaah dan azam nak sembahyang subuh berjemaah juga situ tu. Mana dah kecek agak, paling kurangnya hidup Lailatul Qadar ni, sembahyang Isya berjemaah, subuh berjemaah. Mana ketiga sahur sih. Ketiga sahur hidup cerah lah. Sedapnya pun. Orang kita boleh kata, dah afdal. Setengah tak boleh lah. Tiap semua setengah tak boleh tu. Dia kata afdal buka puasa ni 10 minit subuh. Tak apa makan masa putih. Makan nasi tak ada 10 minit tu. Dia nak korea tak? Tu sopa nasi ni. Ada semua. Dia was korea. Tak sopa dah ilmu kita tak? Dia kata memel lah. Makan masa ni lah. Makan kembuti air. Tak apalah. Kalau kita makan nasi tak ada 10 minit tu. Tu dia. Boleh molek dah. Tu dia dia tu buat dah. Pak kita lagu ni suasana kita ni. Dia muah kamu tak nak masuk dah. Dia makan gitu ya. Zamzam. Dah dah nak ayat dah. Mungkin marah kita dah. Angin. Listening kecil lah ni. Listening kecil lah ni. Orang pandai berlaku lah ni dah. Pandai berlaku dah. Dan tiada tertentu fadilatnya. Tengok ni. Dan tiada tertentu fadilatnya betul Qadar ni. Bagi orang yang mendapatkan betul Qadar tu. Tertentulah fadilat ni boleh kalau orang dapat dia dok. Tak semesti gitu. Mana tak semesti kata dapat betul Qadar sini. Bagi orang jemput alamat dia dok mesti gitu. Tu dia. Tetapi hasil fadilatnya dapat fadilat juga. Tetapi hasil fadilatnya betul Qadar ni bagi orang menghidupkan dia malah tu Qadar tu. Dengan apa? Tidak. Dengan ibadat. Maknanya dia kata sini tak semestinya dapat fadilat Lailatul Qadar ni
orang jumpa alamat dia tu. Tak seperti gitu. Bukan dapat juga fadilat bagi orang yang hidup yang malas dengan ibadat tu. Kita ibadat, orang tak dapat alamat dia, boleh juga fadilat situ tu. Kalau orang berani, itu orang. Dia jalan kubur mana kita tak lalu tak. Orang jalan lagi mari je. Cari tanda alamat dari zikir tu. Dia sambil zikir tu. Malas hidup malas. Jalan ke patah tu. Cari ni lah kelebihan dia. Kita nak nakut dia tahu rumah gitu ya. Bunyi geng sikit. Atu lah. Itu. Gitulah ayat ni. Terus ngatu. Jadi bila ajar tu apa nak tak. Takut itu ya. Allahu akbar lah. Boleh juga ngosek ada wuduk tu tak bebas sangat dak. Kata usik berani telajak. Punah juga. Kalau usik takut dak sah. Nak kena urut tanah takut juga. Baiklah kesederhana sudah dah. Gitu baik. Jika tiada didapatkan dia telah qadar sekalipun. Domain dia tu dah alamat dia lah. Sekalipun dia tak dapat alamat tu qadar tadi, asal ke dia hidup ke malas pun dapat dah fadilat situ tu. Gitu ya. Dah habis ya. Boleh masuk sini ni. Baik. Kata bermula rukun itikaf itu 4 perkara semua. Itikaf ni ada rukun dia. Kalau tak semua rukun tak dapat pahala situ tu. Pas semaya ke lah ada rukun, juga lah rukun. Kalau tak ikut satu rukun tak dapat pahala. Betul itikaf ni ada 4 rukun semuanya. Dia cukup rukun dia, boleh pahala situ dia. Baik. Bermula rukun itikaf itu 4 perkara. Pertamanya niat. Niat lah. Niat ke mana sini? Supaya bezanya adab dan ibadat ni. Kalau begitu bahasa musallah kita ni, kalau niat itikaf jadi. Bukan tempat dia sini ni. Tu dia. Pertama niat. Bagaimana? Maka diniat pada itikaf yang dinazarkan dia. Yang nazar. Kalau aku boleh bini 2. Kalau aku boleh bini 2, azim aku nak itikaf tahun 4 je. Yang nazar gitu. Contoh ayatnya. Tak usah cari lah. Sore sudah tak. Nanti dia tangguh tak pasak. Sore berlepas ya. Agak nak bini 2. Sore berlepas ya. Dua kereta pun bini dek kandar juga situ. Tak sah. Dua bini. Aku gitu. Tak cinta main lagi tu lah. Bini pak. Apa yang makan bini? Tak sah tu lah. Gitu. Nak aku tak sungguh. Aku belakang. Tu dia. Kau sahur tak. Malah. Tapi ada jodoh boleh potong juga dah. Jodoh tu dah. Orang tak ada situ tu. Baik. Contoh tu ayatnya. Baik. Baik. Maka diniat pada intikaf ia dinazarkan dia. Di intikaf tu. Fardunya. Lagu mana? Seperti dikatanya berlapan niat ni. Lapan niat nawaitu intikafal mafrud. Nawaitu intikafal mafrud saja aku intikaf yang difardukan. Kena nazar ni. Kalau kita nazar, kalau dapat satu ajak aku ni, lazim di atas aku nak intikaf 4 jam. Maka wajib terniat saja aku intikaf yang difardukan. Tak sebutlah. Tak sebut tak boleh sebut atau aku intikaf kerana dak bulan ni jatuh tak sebut itulah. Sebut kata aku intikaf yang difardukan. Itu dia. Atau naitu fardhu intikaf. Atau niat nak kali tanazah kalau jadi fardu terniat naitu fardhu intikaf. Saja aku mengerjakan fardu intikaf. Tak apalah gitu ya. Atau nazar. Asal intikaf sunat. Kita nazar dia wajib situnya. Maka cara niatnya saja aku intikaf
yang dinazarkan atau yang difardukan. Ataupun aku iktikaf fardu. Ada pada situ dah. Akan baca. Dan pada intikaf yang sunat. Raja baca. Baik. Dan pada intikaf yang sunat dan niat pada intikaf sunat ni. Kalau sunat ni biasa, kita naik masjid, niat intikaf lagu tu ya. Tak nak azab apa tak. Dan bagaimana bentuk nak niat intikaf sunat ni. Dia kata dan pada intikaf dan niat pada intikaf yang sunat, iaitu intikaf. Saja aku intikaf. Tak apa saya. Naik masjid, saja aku intikaf. Tak apa dah. Boleh balik dari situ tu. Saja aku intikaf. Atau berkata ia. Ia seorang yang intikaf sunat tu. Dia itu sunnatul intikafi. Itu sunnatul intikafi. Intikaf. Saja aku mengerjakan sunat intikaf. Tak apa dari situ ya. Asyik dah. Ada syarat rukun pertama. Dan keduanya. Dan rukun yang kedua. Masjid. Ini masjid lah. Masjid yang diintikaf padanya pada masjid tu. Bila rukun yang kedua orang intikaf ni kena masjid. Berarti orang lain sebut rumah ibadat yang sebut rumah ibadat tu. Yang rubuh yang sebut situ tu. Ada setengah hotel ni sebut rumah ibadat lah ni sebut tu. Jangan tukar tu tak ada masjid tu. Ni rumah ibadat setengah orang ni. Jangan. Dasar tu sebut gitu tu. Sebab dia pindah kita sebut dah masjid-masjid lah. Sebab apa ibadatnya? Ibadat Hindu tu, Kristian ibadatnya. Islam kita sebut masjid situ tu. Dia tukar nama tu. Hanya tu tak ada sini. Orang tak nama ada masjid tu. Kita apa gebuh rumah ibadatnya? Masjid situ tu. Tu dia. Allah ni tak. Setengah orang lah ni lah. Masjid rumah ibadat. Tak pernah kaya ibadat rumah ibadat. Masuk masjid juga lah. Tak sebut rumah ibadat masjid tu situ tu. Gitu lah ya. Maka tidak sah. Bila kata rukun yang kedua bagi intikaf ni masjid, bila gitu maka tidak sah intikaf pada yang lain daripada masjid. Mana seperti balasah surah kita ni. Bangun-bangun pada tak sah. Kecuali benda tu kita wakaf, kita garis untuk masjid. Tak apalah. Jika masjid, jika ini. Dia kata maka tidak sah intikaf pada yang lain daripada masjid. Seperti pondok, madrasah, rumah tak boleh berlaku situ. Jika disediakan bagi sembahyang sekalipun. Walaupun yang lain daripada masjid ni, sedia untuk semaya sekali tak boleh juga situ tu. Pondok sedia tak semaya tak. Bangunan tak semaya. Pada tak semaya tapi tak nama masjid situ tu. Tu dia. Tahu tak? Itu dia kait dia. Jika tu, dia kait dia kata, tidak sah intikaf tempat lain masjid tu. Walaupun tempat tu disedia untuk tersemaya. Itu dia. Jika disediakan bagi sembahyang sekalipun. Tempat tu sedia untuk semaya je. Tapi bukan masjid. Kali intikaf situ. Dan masjid Jami'. Dan masjid Jami', masjid buat Jumaat yang panggil Jami' ni. Dan masjid Jami' aula. Aula ni lebih banyak pahala daripada masjid yang lain. Tu dia. Tak masjid lain masjid itikaf lah. Mana masjid yang kita buat Jumaat lebih afdal, lebih utama kita itikaf daripada masjid itikaf tadi. Sebab apa tu? Sebab apa lebih aula, lebih utama itikaf masjid Jami', masjid buat Jumaat lain daripada masjid Mukim tadi? Sebab apa afdal? Sebab apa lebih banyak pahala? Sebab dianya supaya tak berhajat keluar bagi sembahyang Jumaat. Sebab keluar dari situ tu. Kalau kita intikaf masjid lain, masjid buat Jumaat, kena keluar pula. Tidak afdal. Kalau kita intikaf masjid Jumaat, ada situ tu. Itu afdal dia panggil. Seperti ilat dia panggil dia. Supaya kita tak keluar dari masjid tadi, pergi masjid lain. Gitu ya.
Bagi dah sikit lah. Ni. Dan ketiganya, berhenti dalam masjid. Rukun yang ketiga bagi iktikaf ni kena berhenti dalam masjid. Lagu mati berhenti sini. Berhenti dalam masjid lebih daripada qadar tamakninah. Sama kat Nina ni. Qadar subhanallah. Duduk serta tak pada. Dia. Tak duduk tak apa. Diri tak masalah. Terus mesti kata duduk. Mana kita berhenti dalam masjid tu qadar tamakninah. Dia. Kalau kita masuk itu ni, bila dia tak sah, jadi. Lalu saja dia panggil tu. Masuk itu ni, duit tu tak ada. Kalau kita masuk tu gemari-gemari, tak apa, tak duduk sekalipun. Tak. Kalau masuk itu ni, duit tu tak sah. Kalau kita masuk, tergemari-gemari, tak apa di situ tu. Kita sebut. Ilang ubur, lalu saja dia panggil tu. Berhenti dalam masjid, lebih daripada qadar tamakninah. Jika tak letak anggotanya sekalipun. Tak letak, tak duduk lah. Mana dia gemari-gemari tu. Tak letak anggota panggil tu. Walaupun letak anggota tu, hasil dia pahala tu. Maka memadai pergi datang. Pergi datang gemari-gemari lah. Maka memadai mana cukup. Mana sah lah, dapatlah rukun. Dengan pergi datang. Pergi datang ni gemari-gemari lah. Tetapi tak memadai lalu padanya. Tak memadai lalu padanya lagu mana? Taswir kata tak memadai lalu di masjid saja. Dengan bahawa masuk ia seorang daripada satu pintu dah keluar pintu lain. Masuk pintu ni pintu asing. Dia. Bagi tak pergi mari dia panggil itu. Kita masuk pintu ni tak masjid kita tak. Masuk pintu ni tu pintu lain. Asing. Maka memadai pada iktikaf yang dinazarkan dia berhenti satu lahazah jua. Kalau orang itu menazar. Kalau itu menazar kat sini, maka memadai pada iktikaf yang dinazarkan dia. Berhenti satu lahazah. Lahazah ni sekelip mata lah. Lahazah ni. Satu lahazah saja. Dia kait kata memadailah iktikaf yang nazar. Berhenti satu lahazah. Dia kait kata memadai jika tak dikaitkan qadar masanya. Dia kata gini, ada jenazah. Kalau dapat ajak aku ni iktikaf gitu ya. Dia terkait masa-masa mana tu. Terkait sejarah wajah. Tu dia. Kalau dapat ajak aku ni, lazim kata aku ni iktikaf atas masjid. Dia panggil terkait dengan masa tu. Maka memadailah duduk di masjid tu satu lazim cukup dah. Betul tak pada situ ya. Tapi kalau Imam Samiri itu kata, sunat juga satu hari. Itu dia. Apalah. Sunat lah situ tu. Dan keempat, muktakif. Sekat itulah. Dan keempatnya muktakif, orang yang mengerjakan iktikaf tu pula. Ya. Bawah tu dia. Payah sikit bawah tu. Tak ada baca lain ni. Panjang sikit. Ada. Mana batal lah iktikaf. Jika berlaku hid dan nifas. Hid mana? Hid sunyi tak sunyi pula. Berat. Ada pen ibarat payah sikit lah. InsyaAllah berpel lah. Kata lah. Itu kena buka kita air pula tu. Tak berat sini ni payah sikit ni. Kat bawah ke atas ni. Dia kata putuslah iktikaf. Ia dinazarkan dia. Dengan berlaku redah murtab ni zabillah. Dah hid dan nifas. Nifas mana? Nifas yang sunyi dan tak sunyi ni. Pada masih iktikaf tu. Lepoh ni. InsyaAllah berpel lah. Dan kena sama kita air tu. Sini dia buat cikah doa sini. Dah belaga kita air tu. Tak payah tu. Katalah Allah Alam. Tak ada baca ni. Dah sikit tu. Betul ibarat kita tu payah. Tak payah tu. Sunyi daripada hid dan nifas. Lagu mana? Kalau iktikaf 15 hari, dah lebih 15 hari lagu mana? Sunyi tak sunyi hid pula.
Paling kalau beranak pula 9 bulan 10 bulan lagu mana tu. Kalau nazar 9 bulan lagu mana. Kena 10 bulan lagu mana. Putus tak putus. Kalau mari hik. Gitu. Ayolah kata Allah. Kita ngatik sikit ni dah. Ngatik arwah dah. Kau sudah ngatik arwah pun. Ada yang musuh ngatik arwah dah.